Yahya Sinwar ini wataknya tidak sebegitu sebenarnya. Kita di negara kita ini banyak mengatakan bahawa Sinwar ini adalah Umar. Sinwar ini adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Dengan wajahnya bengis, orangnya hebat dari segi berperang, maka tidak ada rundingan di bawah Yahya Sinwar. Maka jawapannya hanyalah perang. Tapi bila kita baca secara mendalam, Yahya Sinwar ini wataknya tidak sebegitu sebenarnya. Kalau kita sekadar nak mengatakan bahawa hebat di dalam berperang, ada beribu lagi tokoh-tokoh Hamas itu mampu untuk berperang. Jadi kenapa orang lain tidak dipilih untuk menjadi pemimpin baru Hamas? Kenapa dipilih Yahya Sinwar? Jadi kalau kita kaji secara mendalam, di mana munculnya Yahya Sinwar? Saya nak ceritakan ada dua event cukup penting di sini. Yahya Sinwar ini muncul pada tahun 2011. Setelah mana 23 tahun duduk dalam penjara 1988 sampai 2011. Bila dibebaskan 2011, ketika itu Hosni Mubarak telah jatuh sebagai presiden Mesir. Lalu sempadan Rafah Gaza ketika itu telah pun mudah dibuka. Kemudian naik pula Mursi jadi presiden selama setahun. Lagilah mudah untuk orang-orang di Gaza itu berulang-alik pergi ke Mesir. Tapi bila mana Mursi digulingkan, naik Jeneral Fatah Sisi menjadi presiden pada penghujung Jun 2013, maka sempadan Gaza itu ditutup. Rafah itu ditutup. Maka perhubungan antara penduduk Gaza ke Mesir itu menjadi semakin sukar. Maka mereka dikepung dengan begitu teruk. Begitu juga lah banyak terowong-terowong untuk seluduk makanan dan sebagainya yang ada di sepadan itu telah pun dihapuskan. Kemudian penduduk-penduduk Mesir yang berada di sepadan itu telah pun relocate. Maka telah pun dipindahkan untuk duduk jauh supaya terowong-terowong itu tidak boleh akses ke perkampungan-perkampungan mereka, kerana selama ini penduduk-penduduk Mesir di sepadan itulah yang banyak membantu penduduk-penduduk di Gaza. Tapi apa yang mereka buat ialah mereka menghantar Yahya Sinwar. Yahya Sinwar pergi kepada Kahirah, berunding dengan pemimpin Mesir di kalangan blok Abdul Fattah Sisi ini, terutamanya dengan Abbas Kamil. Abbas Kamil ini adalah pengarah perisikan Mesir. Jadi dia berunding dengan pengarah perisikan, dengan pihak tentera, dengan pihak polis Mesir, menyebabkan mereka tertarik dengan dia. Jadi dia satu orang pakar perundingan cukup hebat, menyebabkan Sisi yang kita gambarkan sebagai ganas tadi kerana membunuh banyak pengikut Ikhwan dan sebagainya, cair dengan dia, menyebabkan sepadan Rafah Gaza itu kembali dibuka, walaupun tidaklah terbuka sebagaimana di era Mursi. Tapi maknanya bukan sekadar orang awam boleh berulang-alik untuk dapatkan rawatan kesihatan, untuk beli keperluan harian dan sebagainya. Malah pemimpin Hamas bagaimana Ismail Haniyah juga boleh menggunakan sempadan tersebut untuk keluar negara, pergi ke airport Kahirah untuk terbang ke Qatar, Turki, Malaysia dan sebagainya. Ini sebenarnya adalah kepakaran yang ada pada Yahya Sinwar. Kehebatan dia berunding menyebabkan Mesir yang dilihat ganas begitu pun boleh cair dengan dia. Itu satu peristiwa. Yang keduanya peristiwa dia dengan Muhammad Dahlan. Siapa Muhammad Dahlan? Muhammad Dahlan ini adalah pemimpin Fatah asalnya dahulu, salah satu sayap Fatah yang terlibat dalam banyak sabotaj kepada kerajaan Ismail Haniyah. Ketika mana Ismail Haniyah nak masuk ke sepadan Gaza, ketika mana dia jadi Perdana Menteri, pernah ditembak pasukan dia oleh pasukan paramiliteri yang dipimpin oleh Muhammad Dahlan. Dan pada tahun 2007, ketika mana Gaza ketika itu dipimpin oleh kerajaan perpaduan, dipimpin oleh Haniyah bersama Fatah dan Hamas sama-sama duduk dalam kerajaan, Dahlan sabotaj kerajaan tersebut, terima dana daripada negara-negara barat untuk latih satu kumpulan bersenjata nak rampas kuasa di Gaza. Bila dia masuk, tapi dia gagal. Bila dia gagal, dia tinggalkan Palestin kerana dia juga ada krisis dengan Mahmud Abbas. Mahmud Abbas dia dianggap sebagai pesaing kepada Mahmud Abbas, nak menggantikan Mahmud Abbas sebagai presiden baru pihak kuasa Palestin. Akhir sekali dia tinggalkan politik, duduk di Dubai. Dia memulakan perniagaan dan dia berjaya menjadi jutawan yang kaya. Tetapi bagaimana Muhammad Dahlan yang sangat bermusuh dengan Hamas tadi ini akhir sekali cair di tangan Yahya Sinwar. Yahya Sinwar yang kerja dia berulang-alik di antara Gaza pergi ke Kahirah ini, salah satu masanya dia menghubungi Muhammad Dahlan. Dia kenal Muhammad Dahlan zaman kecil dia kerana mereka sama-sama dilahirkan dan membesar di Khan Yunis, salah satu daerah yang ada di Gaza itu. Jadi dia kenal. Jadi dia berhubung dengan Muhammad Dahlan, ajak berjumpa di Kahirah. Bila berjumpa di Kahirah, Yahya Sinwar bagi tahu kepada Muhammad Dahlan, kamu sekarang dah berniaga, dah kaya, gunakan kekayaan itu untuk bantu orang kampung kita. Orang kita di Khan Yunis, di Gaza, di daerah Al-Balah dan sebagainya, hidup dalam keadaan yang sangat sempit, susah ketika ini, dan tak tahu macam mana Muhammad Dahlan boleh termakan pujukan daripada Yahya Sinwar. Dia mengeluarkan jutaan wang, menggunakan yayasan yang ditubuhkan oleh isteri dia, bergabung dengan Yahya Sinwar bagi bantuan kepada penduduk-penduduk Gaza yang kemiskinan, yang kesusahan. Tapi bukan sekadar itu. Bila mana usaha dia membantu penduduk Gaza ini dapat didetek oleh kem Mahmud Abbas, mereka mengatakan bahawa Muhammad Dahlan ketika ini telah pun diperalatkan oleh Hamas. Jadi Muhammad Dahlan yang asalnya dulu musuh kepada Hamas, tiba-tiba jadi alat pula kepada Hamas. Dan perkara ini, tuduhan daripada kem Mahmud Abbas ini ada asas dia. Kenapa? Pada tahun 2021, iaitu beberapa tahun yang lepas saja, Muhammad Dahlan mengumumkan menubuhkan satu parti politik baru di Gaza, yang mana dijangka pakatan politik ini adalah menggabungkan kumpulan dia dengan kumpulan Hamas untuk berdepan dengan pilihan raya 2021 untuk menjatuhkan Mahmud Abbas. Tapi kerana ada ketakutan, akhir sekali pilihan raya patut ada 2021 itu dibatalkan, tak berlaku. Jadi maknanya kita tengok inilah hebatannya Yahya Sinwar. Dia boleh mencairkan, dia boleh negotiate, dia boleh membeli hati Mahmud Dahlan, satu watak yang kasar, keras, daripada asalnya bermusuh dengan Hamas, berakhir dengan menjadi rakan strategik kepada Hamas pada ketika itu. Ini watak Yahya Sinwar. Jadi kalau kita tengok balik, Yahya Sinwar ini di sebalik muka dia yang bengis, digambarkan sebagai panglima yang tidak boleh berunding, tetapi di bawah kepimpinan dialah banyak terbukanya sempadan Gaza Mesir itu. Dan dalam satu peristiwa yang ketiga saya nak sebut kat sini, bagaimana Mesir berhadapan dengan ancaman ISIS, Daesh yang ada di Semenanjung Sinai satu ketika itu, telah pun meminta pertolongan daripada
daripada Yahya Sinwar untuk neutralize ataupun untuk menewaskan kumpulan ISIS yang ada di Sinai. Jadi menandakan inilah kehebatan Yahya Sinwar yang orang tak nampak. Orang hanya nampak dia boleh bersenjata, bertembak dan sebagainya. Sebenarnya lama mana dia berperang? Kerana 23 tahun hidup dia adalah dalam universiti penjara. 23 tahun dia duduk dalam penjara. Kerja dia apa? Kerja dia adalah membaca. Kerja dia adalah belajar. Jadi dia kerap dipenjarakan secara bersendirian, tak boleh berkawan dengan orang lain. Jadi dalam tempoh itu kawan dia adalah surat khabar. Setiap hari dia diberi 4 surat khabar Israel, maka dia membaca surat khabar Israel itu daripada kulit ke kulit. Jadi surat khabar ni macam biasalah, ada isu politik, isu ekonomi, hiburan pun ada, sukan pun ada, perniagaan pun ada. Jadi menyebabkan dia sangat menguasai. 23 tahun dia mempelajari tentang Israel, dia sangat menguasai Israel. Jadi dia sangat brilliant, sangat bijak dalam menguruskan Israel, sama ada dari segi negotiation, sama ada dari segi politiknya dan sebagainya. Dia sangat bijak di sudut itu, menyebabkan akhir sekali dia dipilih sebagai memimpin Hamas menggantikan Ismail Haniyeh. Perkara ini dibahaskan oleh cerdik pandai yang ada dari Israel sendiri. Barulah muncul dengan kajian-kajian terhadap tawanan-tawanan Palestin yang mereka bebaskan dalam beberapa perkara. Antaranya ialah yang dibebaskan pada tahun 2011, iaitu 1000 orang lebih, disebabkan pertukaran tawanan. Kalau tengok tahun 1987 dan 1988, mereka tangkap tokoh-tokoh seperti Haniyeh, seperti Syekh Ahmad Yassin, Yahya Sinwar juga ditahan ketika itu. Maka nak dibebaskan itu ialah bila mana 2 perisik Israel ditahan di Amman, Jordan, kerana terlibat dalam cubaan untuk bunuh Khalid Mash'al. Jadi mereka ini menjadi alat pertukaran sistem bata. Tak mudah bagi Israel untuk sentiasa membunuh tawanan-tawanan mereka. Kenapa? Mereka juga sentiasa terancam dengan tawanan-tawanan sebagai pertukaran. Itu satu perkara yang pertama. Dan mutakhir ini ada kajian-kajian akademik yang mereka lakukan menunjukkan bahawa 1000 orang yang dibebaskan pada tahun 2011 itu, majoritinya balik ke tebing barat atau balik ke Gaza, terlibat dalam aksi-aksi yang mereka gelar sebagai aksi ganas. Termasuklah sebahagian mereka lah yang terlibat dalam peristiwa 7 Oktober yang menceroboh Israel. Jadi menunjukkan bahawa mereka yang berada di dalam penjara ini lebih mahir tentang Israel berbanding mereka yang duduk di luar penjara. Jadi sentiasa menjadi ancaman kepada Israel. Ini satu dilema kepada Israel pada hari ini. Okey, bagi sesiapa yang nak memahami konteks apa yang berlaku dalam geopolitik, apa yang berlaku dalam hubungan antarabangsa, pertembungan di antara kuasa-kuasa besar baik Amerika dengan China, Amerika dengan Rusia dan sebagainya, dan kaitannya dengan Palestin ini, maka kita boleh baca dalam buku Hari-Hari Akhir Israel di Bumi Palestin ini. Di dalam buku ini ditulis semua benda itu. Jadi boleh dapatkan di ML Studio.